Dan apa yang mengejutkan kami pada waktu tu, adik-beradik perempuan dia tu pun pakai baju sekolah sama macam yang lelaki. Alright, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas, saya dan Ustazah telah menginap ke satu hotel yang bernama Puskar Hotel setelah kami bermalam beberapa hari di restoran Madukar. Dan masa tu saya dan Adilah merancang untuk keluar daripada hotel tersebut untuk sambung kayuhan disebabkan kami masih ada lagi visa dalam beberapa minggu. So, masa tu saya ajak Amirul, jomlah kita pergi sama-sama pergi cari Everest kan. Dan masa tu Amirul dia tak nak lah. Dia kata dia masih ada beberapa madrasah yang belum dia shooting lagi, belum interview lagi. So masa tu saya cakap tak apalah, saya dan Adilah sahajalah yang pergi cari Everest. Dan sebelum kami bertolak, saya dan Adilah sempatlah cari windbreaker sebab pada waktu tu memang sangat sejuk, dan kami cari juga glove disebabkan bila kayuh tu angin sangat kuat menyebabkan kadang-kadang tangan kami kebas lah, muka kebas dan sebagainya. So kami cari juga winter gear untuk kami sambung kayuhan untuk ke Nagarkot. Dan masa tu saya minta izin kepada owner, kepada hotel Puskar ni untuk simpan separuh daripada barang kami sebab kami tak nak bawa barang yang banyak disebabkan kami akan patah balik ke hotel Puskar ni. Alhamdulillah mereka mengizinkan untuk kami simpan barang-barang kami dekat belakang kaunter. So kami hanya bawa beberapa helai baju bersama dengan alatan berkemah dan alatan memasak. Selepas kami siap berkemas, kami letakkan barang dekat kaunter dan kami pun siapkanlah basikal kami. So kami angkat beg untuk sangkut dekat basikal, dan pada waktu tu Adilah dia cuba untuk sangkutkan beg dia dan beberapa kali basikal dia jatuh. Dan pada waktu tu ada orang tempatan yang tengok je apa yang Adilah buat ni dan dia kata, "You not strong." Dia dah lah tak nak tolong, kutuk pula tu lagi kan. So Adilah ni muka dia agak tak puas hati lah. Masa tu saya pun bantulah tolong Adilah untuk set up basikal dia. Dan selepas itu kami mulakan kayuhan ke arah Nagarkot. Dan dalam perjalanan tu kami berjumpa dengan satu pasar, dan masa tu Adilah dia suruh berhenti sekejap lah untuk dia nak restock makanan sepanjang perjalanan kami ke Nagarkot. Dan masa tu sempatlah saya beli topi, dan masa tu Adilah dia beli kasut baru sebabkan kasutnya dah uzur, dan Adilah beli sayur besar gila, sayur-sayur dekat Nepal ni kan, sebab fresh kan dekat atas gunung, dia punya sayur-sayuran dia sangat fresh dan sangat besar. Dan masa tu ada satu mushroom tu memang sangat besar lah. Masa tu Adilah kata boleh tak kalau nak beli, cakap beli je lah kan, as long as benda tu halal, benda tu kita boleh makan, kita beli je lah. Dan masa tu dia beli sampai 2 plastik. Dan masa tu saya tanya, nak buat apa banyak-banyak ni? Dia kata tak nak makan sudah. Dan dia kata ni adalah restock untuk selama 2 hari lah, kalau sempat 2 hari. Dan masa tu dia beli 2 beg plastik, dan masa tu beg dia dah penuh. Dia nak tumpang dekat beg saya lah. Saya kata okey je, tak ada masalah kan, kita ni lelaki kan, boleh lah bawa barang lebih sikit daripada dia. Dan masa tu tak ada tempat untuk saya nak masukkan sebab beg dah penuh. Saya cakap selit je lah dekat belakang tu kan. Masa tu 2 plastik ni Adilah dia selit dekat belakang beg tu dan diikat dekat beg belakang basikal saya lah. Dan kami pun teruskanlah kayuhan ke arah Nagarkot. Dan perjalanan ke arah Nagarkot ni boleh tahan dahsyat juga kan. Macam kami first dulu daripada border India ke Kathmandu ni juga, jalan dia tak tar. Kami menggunakan jalan dalam yang lebih pendek berbanding dengan jalan luar. So jalan dia agak mencabar juga untuk kami. Dan banyak panjat bukit sebab kita nak pergi ke arah bukit, kita nak naik ke puncak. So dia banyak memanjat daripada menurun.
Dan pada waktu tu dah nak asar, kami mencari masjid lah. Sebabkan kami tak solat lagi Zuhur, kami tak solat jamak. So kami cari masjid. Masa tu saya buka lah Google Map dan mencari masjid yang berdekatan dengan kami. Dan masa tu kami berjumpa dengan satu masjid yang lebih kurang 5 km lah daripada lokasi kami. Kami pun ke arah masjid tu, dan bila sampai je tempat tu kami tak jumpa masjid dekat mana. Sebab kawasan tu memang kawasan perumahan dan kami tak jumpa masjid. Dan masa tu Adilah tunjuk, ada satu masjid dekat depan tu bang. Masjid tu memang macam bangunan biasa, tapi dia ada signboard lah, dia tulis Masjid Omar, dan bangunan tu adalah 2 tingkat. So masa tu kami pergi ke masjid tu. Masjid tu tutup. Yalah, masa tu baru pukul 4 petang kan, belum asar lagi, dah habis lama dah Zuhur. So masa tu kami carilah orang jiran-jiran dekat sekeliling tu, siapa yang boleh bantu kami lah untuk kami masuklah masjid tu. Sebab kami tak nak masuk masjid tu selagi kami tak jumpa orang sekeliling untuk kami minta izin. Dan pada waktu tu kami berjumpa dengan ada seorang yang lalu tu. Kami tanya boleh tak kalau kami nak masuk masjid ni, dan dia kata kena tunggu asar lah baru dia orang ada. Tapi kalau nak rehat-rehat dekat bawah tu boleh je, tak ada masalah. So kami pun masuklah dekat tingkat bawah tu. Dekat bawah tu memang kosong dan berselerak lah bawah tu, macam zon perang dah tengok kan. Dia memang tak gunakan lah. Dia orang solat memang semua kat tingkat atas. So tingkat bawah tu memang saya rasa tak siap lagi lah. Dia punya jubin dia pecah-pecah bawah tu, kayu bersimpang siu kan, tanah pecah-pecah. Dia memang tak ada alas. So masa tu kami ambil satu ruang dan kami kemas-kemas ruang tu untuk cukup sekadar untuk kami solat. Dan bila kami kemas-kemas dengar azan asar, masa tu Adilah disuruh saya solat sekali lah dengan jemaah kat atas tu, dan Adilah dia solat seorang-seorang kat bawah sambil ikut imam dekat atas. Biasalah masjid dekat Nepal ni dia lebih kurang macam masjid dekat India. Perempuan dia tak boleh masuk dekat masjid. So masa tu Adilah dia tak naik lah. So dia solat dekat bawah je. Dan masa tu saya naik, saya solat jamak lah. Maksudnya saya solat asar bersama-sama jemaah dan saya solat Zuhur 2 rakaat. Dan selepas habis solat tu saya terus turun ke bawah untuk teman Adilah lah. Risaulah pula dia ada seorang-seorang dekat bawah kan. So bila saya turun kat bawah, Adilah tanya dah berkenalan belum dengan orang kampung kan. Saya cakap belum lagi, saya risaukan tentang dia lah. Sebab tu saya turun bawah. Lepas tu Adilah cakap pergilah berkenalan dengan diorang. Saya cakap tak apa, relax dulu, abang nak rehat jap, nak baring jap dekat bawah. Lepas tu Adilah kata abang tahu tak, silaturahim ni asbab rezeki. Dia dah mula dah ceramah. Saya cakap okey, abang naik. Dan masa saya terus naik lah. Dan masa tu diorang ni memang dah habis solat semua kan. Diorang tengah sembang-sembang. Dan masa tu saya tegur lah, ada beberapa orang tabligh dekat situ, dan saya tegur dia. Mereka ni tak boleh cakap bahasa Inggeris. Saya dah agak dah kan. Ni yang malas ni, bila tegur ni tak pandai cakap bahasa Inggeris, kita dah lost lah, tak tahu nak sembang macam mana. Dan masa tu ada seorang tabligh ni, dia suruh anak dia, masa tu ada budak kecil kat situ, untuk cari siapa-siapa yang boleh cakap bahasa Inggeris masa tu. Dan budak ni pun dia pergilah keluar daripada masjid tu, dan dia cari seorang lelaki ni. Dalam beberapa minit lelaki tu datang, dan lelaki tu dia boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dan masa tu kami pun bersembang, dan nama dia adalah Jabir Ali. Dan Jabir Ali ni dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, dan dia translate lah apa yang saya sembang, apa yang saya cakap, dan apa yang pakcik cakap dia translate kan. Dan masa tu mereka tahu yang kami ni kayuh basikal daripada Malaysia sampai ke Nepal nak ke arah Mekah, dan mereka ni sangat kagum lah. Dan masa tu saya cakap la haula wala quwata illa billah. Saya rasa takut bila orang puji lebih-lebih ni kan, takut terkena ain, takut riak pun ada juga. So apa-apa pujian, apa-apa yang dikagumkan tu saya pulangkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tak ada daya dan upaya kami, semuanya hanya dengan bantuan Allah. Kalau Allah tak izinkan untuk kami kayuh satu pusingan pun kami tak boleh kayuh. So semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan pada waktu tu saya minta izin dengan Jabir Ali ni, boleh tak kalau kami nak tidur hari ni dekat sini dengan kami pasang kemah dekat tingkat bawah. Dan dia kata no, tak boleh. Dia kata dia ajak kami tidur dekat rumah dia. Dan masa tu saya tolak dengan baiklah, kita tak nak susahkan siapa-siapa kan. As long as kita boleh tidur kat sini pun saya dah syukur nikmat lah. Tapi masa tu dia insist juga untuk nak tidur dekat rumah dia. Saya pun cakap okey lah, tak apalah, saya tanya dulu dengan isteri saya dekat tingkat bawah ni. So kalau dia okey, kita pergilah. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, yang ada orang ni ajak pergi tidur dekat rumah dia, okey ke? Dan masa tu Adilah kata okey je, tak ada masalah. Dan Alhamdulillah bila Adilah dah bersetuju, kami pun kemas-kemas barang. Dan masa tu Jabir Ali ni dengan orang-orang jemaah ni, dia bantu tolakkan basikal kami sampailah ke rumah Jabir Ali. Alhamdulillah. So bila sampai kat rumah Jabir Ali ni, pada waktu tu keluarga dia tengah belajar mengaji dengan seorang tabligh ni, dengan seorang ustaz. Dan masa tu kami join sekali lah, dan kami berkenalan dengan ustaz tu, berkenalan dengan keluarga si Jabir ni lah. पढ़ते हैं लोग ये वाला कायदा. Dia ada 6 orang adik-beradik, 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Dan masa tu ada 4 orang adik-beradik dia yang tengah belajar Al-Quran. Baca? हाँ, मेरा बच्चा 6 जना
Masya Allah, Masya Allah. Sami? Sami? गए हैं उधर Oh, okay. हाँ गए हैं थोड़ा काम के लिए गए हैं काठमांडू Kathmandu. हाँ। Masya Allah. 5 एक तो Yang sulung tidur. बड़ा Big big elder brother. हाँ हाँ Dan masa tu Adilah dia sangat teruja lah sebab dia kan guru Ustazah Al-Quran kan, dia mengajar Al-Quran. So dia nak tahu macam mana cara orang Nepal Muslim belajar Al-Quran dekat Nepal ni. Alif baca. हाँ बच्चा Baca. हाँ 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 Tak, kita Jawi. Nya. पा Pa. पा हाँ हाँ Malaysia. चलो बेटा चलो ले तू को किताब ले आ उर्दू चे हाँ हाँ Lah urdu. हाँ Oh ni mukaddam. Mukaddam. हाँ कायदा Dan kalau macam dekat Malaysia ni, kita belajar menggunakan muqaddam ataupun iqra' kan. Kalau kita pernah belajar iqra'. Tapi dekat Nepal ni dia gunakan kaedah. Kaedah ni dia punya iqra' lah. Macam mana nak belajar membaca Al-Quran. Kitab. Ni tak tahu nak sebab apa. Tapi dia ni lah. Dia ni urdu. Kaedah dia. Abang kita boleh. चलिए Baca. Alif bapa. Alif bapa. Bapa. Ta ta ta. Jim je he. खाना मना कर दिया ठीक है Dia sound tau sound. Oh, fonik. रोटी बनाई थी Tapi dia masih dalam ra re. अब मस्जिद में कहीं सुती Se है ra. मच्छर मुआ अब मच्छर मुआ दिया सा ना मुआ दिया सा itu mandi चली दे ऊपर Dan apa yang kami perasan, apa yang kami lalui Thailand, Myanmar, India semua, cara belajar mereka berbeza tapi bunyinya hampir samalah. Maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Tapi cara belajar dia berbeza, agak unik. Contoh macam kita alif, ba, ta, tha kan. Dia a, ba, pa. Dia menggunakan sound, dia menggunakan phonics untuk belajar alif, ba, ta dekat Nepal ni. So sangat menarik lah. Dan mereka bukan saja belajar Al-Quran, mereka ni juga belajar taklim. So agak menarik juga untuk kami belajar, untuk kami ambil tahulah semua tu. अव्वले अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है। सवाल मौजज़े और करामत है, करामत में क्या फर्क है? जवाब जो शख्स ने पैगंबर का दावा किया हो और उससे कोई खिलाफ आदत और मुश्किल बात जाहिर हो उसे मौजज़ा कहते हैं। और जिसने पैगंबरी का दावा न किया हो लेकिन मुत्तकी पर मंजिल पर हैज़गार हुआ और उसके Ni soalan jawab. Ni tu ditanya soalan pertama, kamu siapa? Salman jawab dia. Yang kedua, agama kamu agama apa? Oh, ni Agama ayat Islam. soalan daripada muka rangkir ke apa? Bukan eh? Pastilah. So siapa Tuhan kamu? Tapi ini Islam ajarkan tentang apa? Islam mengajar tentang adalah Allah is one. Allah ahad. Khadaik. Khadaik hai. खुदा एक है, Khadak. So fokus di bawah. अल्लाह इज वन। Khadaik hai. Ini Urdu hai. Okay. Khadaik hai. Oh, khadaik hai. Oh, then I can tell. You can tell. Ya, खुदा एक है, खुदा एक है, अल्लाह इज वन। Ada soal jawab ini. You read namaz? You read namaz? Read namaz Al-Quran. Allahu Akbar. Read tu maksudnya solat. Namaz, Namaz. Allah. You read? Yeah, You know to read? You know to read the namaz? You know how to read the namaz? Yeah. You know?
पांच वक्त 5 times. Ya. Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, Isha. Ya. You? I also know. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, dan masa tu Adilah sempat juga ambil biodata adik-beradik mereka ni lah dan alamat mereka. So after this, kalau nak ke Nepal, kami dah ada keluarga angkat ke sana, mungkin kami boleh ziarah kembali mereka lah, sebab kami dah ada alamat, nombor telefon dan senarai keluarga mereka. Dan selepas mereka ni habis belajar, mereka kemas ruang tamu tu untuk beri laluan kepada kami menginap dekat situ lah. Dia kata boleh tidur dekat ruang tamu ni. Tapi sebelum tu, dia nak siap-siapkan makan malam bersama dengan mereka lah. Dan selepas itu mereka bentangkan tempat kami tidur. Dan pada keesokan harinya seperti biasa, kami bangun awal dan saya solat subuh dekat Masjid Omar dan Adilah solat bersama-sama dengan Mak Jabir Ali dekat rumah. Dan bila balik daripada solat, kami bersiap-siap untuk sambung kayuhan. Dan masa tu saya cakap dengan ayahnya Jabir Ali untuk kami sambung kayuhan, dan masa tu mereka kata tak boleh kayuh selagi kami tak sarapan. So mak dia pun tengah masak, tunggu sarapan barulah kami boleh sambung kayuhan kami lah. Dan pada waktu tu anak-anak Jabir Ali dan adik-beradik dia sedang bersiap untuk nak ke sekolah. Dan apa yang mengejutkan kami pada waktu tu, Jabir Ali ni tak kisahlah dia pakai baju sekolah kan, tapi adik-beradik perempuan dia tu pun pakai baju sekolah sama macam Jabir Ali ni, sama macam yang lelaki. So pakaian diorang ni bukan macam perempuan tapi pakaian sama macam lelaki, dan mereka tocangkan rambut dia. Dan masa tu saya tanya kenapa diorang tak pakai tudung kan. Dan masa tu dia kata dekat Nepal ni Islam adalah minoriti, tak banyak ada sekolah private. Kalau ada sekolah private untuk orang Muslim pun sangat jauh daripada sinilah. So sekolah yang dekat adalah sekolah government. So nak tak nak memang mereka ni kena ikut lah apa undang-undang government dah tetapkan untuk diorang ni. So saya rasa agak kesian juga dengan mereka ni kan. Mereka tak ada kebebasan untuk nak menutup aurat macam dekat Malaysia. Betapa bertuahnya kita dekat Malaysia ni, kita ada pilihan untuk nak tutup aurat. Tapi mereka tak ada pilihan. Itu saja pilihan yang mereka ada. Jom kita doa sama-sama semoga Allah mempermudahkan urusan mereka dan membela Islam di negara Nepal ni, insya-Allah. Dan selepas mereka pergi ke sekolah, masa tu saya tengoklah cara mak dia memasak. Mak dia masak kat luar rumah. Selamba dia potong sayur-sayur tu menggunakan pisau dekat kaki. Mungkin benda ni berbeza dekat Malaysia. Malaysia tak ada. Kita guna tangan kan untuk memotong sayur. Tapi dia menggunakan pisau yang ada dekat kaki tu untuk potong sayur. Ialah bangunan yang rosak akibat gempa bumi yang besar pada tahun 2015. Tapi alhamdulillah rumah ni tidak terkesan dengan gempa bumi tersebut kerana strukturnya dibuat daripada besi dan kayu, lebih kukuh lah daripada bangunan batu dan alhamdulillah. But this house is very nice. Ini adalah ruang tamu. Okey, ruang tamu dia ada pintu, ada lock shop. Tu rest, tu ujung sana ada dapur, dan kiri ni ada bilik. Ini sekelilingnya adalah balcony. Balcony sampai ke dapur. Nice house. Sana ialah Masjid Umar. Dan selepas habis masak tu semua, kami makan sama-sama dan kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Nagarkot. Dan jalan ke arah Nagarkot yang kami lalui ini memang agak teruji juga.
inilah perjalanan kami ke arah Nagarkot. InsyaAllah saya akan sambung kisah di Nagarkot pada next episode. Dan sedikit hikmah daripada saya, silaturahim adalah salah satu asbab rezeki. Jika nakkan rezeki melimpah ruah, sambungkanlah silaturahim dengan sesiapa sahaja dan jangan sesekali putuskan silaturahim. Kerana Nabi pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Hadis sahih Bukhari. Okey, sampai di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah saya akan sambung di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe dan jangan lupa klik like dan komen di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.